Selamat sejahtera saya ucapkan kepada semua dan selamat datang ke forum yang bertajuk Hala 7 Lepasan Murid Berkeperluan Pendidikan Khas MBPK dan Program Pendidikan Khas Integrasi PPKI ke arah transisi pendidikan vokasional dan kemahiran hidup. Saya perkenalkan diri saya Cikgu Kumresen Muniandi dari Sekolah Menengah Pendidikan Khas Vokasional Merbuk Negeri Kedah selaku moderator pada hari ini. Apa khabar semua? Okey. Untuk pengetahuan anda semua, forum ini dianjurkan oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat Negeri Kedah bersama-sama dengan Sektor Pendidikan Khas Jabatan Pendidikan Negeri Kedah. Tepuk tangan tuan-tuan dan puan-puan. Ini satu-satu kerjasama kolaborasi di peringkat negeri yang sangat mantap sebagai contoh kepada negeri-negeri lain yang akan mengikut projek yang sama ini. Dan ianya merupakan satu inisiatif dalam memberikan lebih banyak maklumat kepada murid berkeperluan pendidikan khas MBPK, ibu bapa, guru pendidikan khas dan komuniti masyarakat setempat. So, sebelum saya nak pergi lebih lanjut lagi, saya ingin menjemput panel-panel kita ke hadapan untuk mengupas lebih lanjut lagi tentang forum kita pada hari ini. Okey, saya menjemput panel pertama Puan Normaliza binti Ismail, Pengurus Bengkel Daya Sungai Petani Kedah. Silakan. Okey, panel kedua saya Puan Siti Mariam binti Sahage, Pegawai Pembangunan Masyarakat Pusat Latihan Perindustrian dan Pemulihan Bangi, Selangor. Silakan Puan. Okey, panel ketiga saya Cik Azrul Azwar bin Ismail, Pengurus Pusat Imat Setempat OKU Bidung Kedah. Silakan tuan. Okey, dan panel keempat saya adalah Puan Syafrina binti Othman, Ketua Negeri Unit Return to Work Kedah Perlis dan Ketua Cawangan Sistem Insurans Pekerja Perkeso. Okey, selamat datang saya ucapkan kepada keempat-empat panel kita. Kepada tuan-tuan dan puan-puan, Hala 7 MBPK ini menjadi satu perkara yang sering menjadi buah mulut di segenap lapisan masyarakat, terutama kepada ibu bapa yang hadir pada hari ini. Persoalan yang wujud di fikiran mereka, apa akan terjadi kepada anak saya selepas tamat umur 19 tahun, dia keluar daripada sekolah? Apa laluan yang kita boleh sediakan kepada mereka? Itulah perkara yang sangat merunsingkan ibu bapa yang ada anak-anak berkeperluan khas ini, yang sering menjadi tanda soal kepada diri mereka. Okey, pelbagai pihak melihat adakah MBK ini sudah bersedia untuk bekerja? Okey, adakah mereka ini hanya kita perlu beri simpati sahaja? Adakah mereka ini tidak mempunyai potensi atau bakat yang ada dalam diri mereka? Itu adalah persoalan yang sering timbul. Dan ada ibu bapa yang bertanyakan, ni selalunya guru pendidikan khas PPKI sering mendengar soalan ini. Apa anak saya nak jadi selepas tamat persekolahan? Saya rasa guru pendidikan khas boleh ingat sebab saya pun berada di PPKI 6 tahun. Inilah soalan setiap tahun, saban hari ditanya oleh ibu bapa, cikgu, anak saya habis tamat sekolah ni nak jadi apa? Nak pergi mana? Takkan duduk di rumah sahaja. Dan rata-ratanya kebanyakan murid kita pada masa itu duduk di rumah. Tetapi sekarang semua dah mula berubah. Apakah bentuk program kemahiran yang boleh diikuti selepas tamat persekolahan? Jika anak saya ingin bekerja, siapa akan membantu? Dan jika sudah mendapat pekerjaan, siapa yang akan membimbing dan membela nasib mereka sebagai pekerja OKU? Ini persoalan-persoalan yang ditimbulkan oleh masyarakat, ibu bapa, komuniti setempat dan sebagainya. So, pelbagai soalan yang masih tidak mempunyai jawapan. Dan pada hari ini, kita akan mengupas lebih lanjut setiap persoalan yang telah dibangkitkan oleh semua pihak. Okey, di sini kita telah menjemput 4 orang panel kita yang saya telah memperkenalkan tadi, mengupas lebih lanjut mengenai apakah Hala 7 MBPK, Murid Berkeperluan Pendidikan Khas, lepasan program pendidikan khas integrasi ataupun dipanggil PPKI selepas tamat alam persekolahan, di mana apabila mereka sudah berumur 19 tahun. Okey, saya akan perkenalkan lebih lanjut panel pertama kita, iaitu Puan Normaliza binti Ismail,
Beliau merupakan pengurus Bengkel Daya Sungai Petani Kedah, di mana inilah tempat venue kita pada hari ini. Terima kasih Puan kerana menganjurkan forum di tempat Bengkel Daya ini. Beliau berkelulusan ijazah sarjana muda pengurusan awam dan telah berkhidmat dalam Jabatan Kebajikan Masyarakat selama 16 tahun. Terima kasih Puan kerana datang ke forum kita pada hari ini. Panel kedua adalah Puan Siti Mariam Nentisage, Pegawai Pembangunan Masyarakat, Pusat Latihan Perindustrian dan Pemulihan Bangi, okey, Selangor. Berkelulusan ijazah sarjana muda Pembangunan Sumber Manusia, Diploma Pasca Siswazah Kerja Sosial. Pengalaman bekerja dalam perkhidmatan awam hampir 29 tahun. Di PLPP baru 3 bulan dan 10 tahun di Institut Sosial Malaysia. So beliau akan mengupaskan lebih lanjut tentang apakah program-program yang ditawarkan di Pusat Latihan Perindustrian dan Pemulihan Bangi Selangor nanti. Okey, panel ketiga, kalau orang Kedah tak asing lah, semua akan mengenali Ustaz Azrul. Saya sendiri kawan rapat saya. Beliau merupakan pengurus Pusat Khidmat Setempat OKU Bidung Kedah. Bidang kerja kalau dikatakan job coach, kita akan ingat muka ni, Cik Azrul. Sebab ramai anak-anak murid saya dibantu oleh Ustaz Azrul untuk dapatkan pekerjaan di luar sana. Beliau menguruskan program perkhidmatan job coach di JKM Negeri Kedah, sokongan pekerjaan, bantuan OKU untuk berdikari dan aktiviti kumpulan advokasi diri OKU Negeri Kedah. Tahun akhir dalam bidang ijazah sarjana muda Sains Kemasyarakat Universiti Sains Malaysia. Tahniah, semoga tesis anda telah siap untuk dianugerahkan ijazah. Mendapat pendidikan khusus dalam bidang bantuan berdikari OKU, employment support, dan kursus berkaitan program perkhidmatan job coach di institusi Keno Funshikai Kanagawa, Japan, di bawah JICA. Okey, dan kita juga ada sukarelawan JICA kita, Kenshi. Itu sukarelawan JICA yang membantu di pusat khidmat setempat untuk membantu pekerja-pekerja OKU untuk dapatkan pekerjaan dan juga bimbingan lah. Okey, dan panel keempat kita Puan Syafarina binti Othman, Ketua Unit Return to Work Kedah Perlis dan Ketua Cawangan Sistem Insurans Pekerjaan Perkeso. Selalunya bila kita dengar saja Perkeso, SOKSO, itu saja kita tahu. Tapi hari ini lebih daripada SOKSO. Pelbagai perkhidmatan, pelbagai khidmat bimbingan diberikan oleh Perkeso kepada anak-anak, khususnya anak-anak berkeperluan khas ini, anak-anak OKU kita ni. Okey, berkelulusan ijazah sarjana muda Sains Kemanusiaan dari Universiti Islam Antarabangsa. Mula berkhidmat di Perkeso pada tahun 2010 hingga 2019 sebagai pengurus kes, dan bermula Jun 2021 bertugas sebagai ketua cawangan. Selamat datang Puan ke majlis pada forum kita hari ini. Okey, kita akan pergi ke panel pertama kita sebagai tuan rumah pada hari ini. Puan, boleh tak Puan ceritakan sedikit latar belakang tentang Bengkel Daya Sungai Petani Kedah? Sebenarnya saya rasa ramai di sini tidak mengenali apa ini Bengkel Daya Sungai Petani Kedah ni. Sebab saya pun awal-awal datang ke Kedah pada 2016, saya pun tak tahu ada satu bengkel di sini. Tapi saya dihantar berkhusus di sini di bawah khusus Dobi. Baru saya tahu ada bengkel ataupun dipanggil shelter or shop. Boleh Puan ceritakan kenaan dengan bengkel? Okey, terima kasih kepada Tuan Moderator. Assalamualaikum dan selamat pagi kepada tuan-tuan dan puan-puan, kepada adik-adik PPKI semua. Dah makan ke belum? Dah, Alhamdulillah. Okey, hari ini saya berterima kasih kepada semua dan selamat datang saya ucapkan ke Bengkel Daya Sungai Petani, dan saya akan bercerita sedikitlah tentang Bengkel Daya Sungai Petani. Okey, Bengkel Daya Sungai Petani ni telah ditubuhkan sejak tahun 2003. Jadi sekarang ni dah 2023, lebih kurang 20 tahun lah Bengkel Daya ditubuhkan. Jadi penempatan Bengkel Daya ni, fungsi dia adalah untuk menempatkan OKU berumur daripada 18 tahun sehingga 45 tahun untuk bekerja di bengkel yang disediakan di sinilah. Kita ada beberapa bengkel di sini dan kita akan tempatkan OKU untuk bekerja di bengkel di Bengkel di Bengkel Daya Sungai Petani.
Okey, untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, Bengkel Daya Sungai Petani ni dia terletak di dalam kompleks penyayang Jabatan Kebajikan Masyarakat. Dan untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan juga, Pejabat Kebajikan Masyarakat pun berada dalam kompleks yang sama di sebelah. Dan kita berada di dalam di kawasan perumahan di area Lagenda High. Dan sebelah adalah Sekolah Menengah Kebangsaan Tasik Apung. Jadi kalau kita tengok dia punya tempat dia memang di tepi jalan besar lah, maksudnya di kawasan terbuka lah, maksudnya boleh kalau siapa-siapa lalu sini memang akan nampak lah Bengkel Daya. Cuma mungkin ada yang kurang lalu di kawasan ni, so dia tak familiar sangat lah. Jadi seterusnya objektif Bengkel Daya Sungai Petani adalah untuk mewujudkan peluang pekerjaan kepada OKU. Dia bukan saja kita fokus kepada sekolah PPKI, tapi OKU di seluruh Malaysia lah. Kita ada 2. Jadi di sebelah Kedah ni, kalau yang sebelah utara dia orang akan tempatkan di Bengkel Daya Sungai Petani lah. Tapi ada juga yang daripada Kelantan pun ada juga masuk sini. Jadi tak kisahlah permohonan tu dibuat di mana pun, dan kelulusan tu kita tengoklah di mana yang dia ditempatkan. Okey, terima kasih Puan atas sebuah sedikit tentang latar belakang diberikan. Saya persilakan panel kita ke yang kedua. Boleh Puan ceritakan tentang latar belakang penubuhan PLPP ni? Sebab ramai di luar sana memang tidak tahu tentang PLPP ni. Okey, terima kasih kepada Cikgu Tuan Moderator. Okey, untuk tuan-tuan dan puan-puan, Institut Latihan Pembelajaran Bangi terletak di di Sungai Merap. Dia sejarah penubuhannya bermula daripada 1979-1980, iaitu daripada rancangan Malaysia ketiga. Okey, untuk fasa pertama dia telah dibina di Jalan Sungai Merap dengan luasan 24 hektar. Maknanya luas kalau nak tahu. Okey, untuk fasa kedua dia telah tahun 1996 telah siap sepenuhnya dibina. Seperti saya ada sedikit slide tapi tak sempat nak tunjuk. Okey. Untuk pada tahun 2000 PLPP telah beroperasi sepenuhnya. Di situ lengkaplah dengan merangkumi bangunan takbiran. Dia specialnya dia ada rehabilitasi perubatan bahagian situ untuk dan bengkel, asrama, kuartus dan kakitan kerajaan. Okey, pada tahun 2000 telah beroperasi sepenuhnya dengan pelajar situ adalah 42 orang sahaja. Patutnya kapasiti adalah 300 orang. Sebab permulaan awal kita mengambil 42 orang saja. Okey. Pada tahun 2006 telah dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Dato' Sri Abdullah Ahmad Badawi. Ketika itu adalah Perdana Menteri Malaysia kita. Okey. Kini pada tahun 2008 ada Akta OKU. So IPRDP di bawah Jabatan Pembangunan Orang Kurang Upaya. Itu sedikitlah sejarah penubuhan, tapi masih lagi di bawah Jabatan Kebajikan Masyarakat. Okey, terima kasih Puan tentang latar belakang yang Puan ceritakan tentang PLPP. Okey, kita pergi ke panel ketiga kita. Boleh tak sebenarnya pusat khidmat setempat ini di Malaysia ada 2. Okey, untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, satu di Kedah dan satu di Terengganu. Jadi yang kita nak bercakap ni adalah di PKS di Kedah ni. Jadi pusat khidmat setempat. Jadi saya pun agak kurang mendapat maklumat berkaitan pusat khidmat setempat ni tuan. Jadi boleh ceritakan sedikit tak apa fungsi pusat khidmat setempat ni dan apa perkhidmatan yang disediakan kat situ, sedikit latar belakang sedikit. Terima kasih kepada Tuan Moderator dan juga sahabat saya Cik Maresen Muniandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terlebih dahulu saya meraihkanlah kehadiran yang berbahagia Tuan Pengarah JKM di Kedah, Pengarah PLPP dan seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan hadirin sekalian. Pusat khidmat setempat OKU Bidong ni sebenarnya
telah mula dibina pada tahun 2010 dan siap sepenuhnya pada tahun 2011 lah, dan mula beroperasi pada Mei 2012. Seperti mana yang dimaklumkan oleh Tuan Moderator tadi, di Malaysia kita hanya ada 2 buah pusat khidmat setempat OKU, satu di Bidong Kedah dan satu lagi di Marang Terengganu lah. Visi untuk PKS, pusat khidmat setempat OKU Bidong, ataupun kita kenali dengan PKS, adalah peneraju utama kebajikan dalam pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Misinya adalah untuk memperkasakan masyarakat yang memerlukan ke arah kesejahteraan sosial. Di samping itu juga, objektifnya adalah untuk memberi perkhidmatan kepada OKU melalui pendekatan setempat atau sehenti, mendekatkan perkhidmatan pemulihan dan intervensi awal untuk OKU di peringkat komuniti setempat. Untuk di pusat khidmat setempat OKU Bidong ini, sekarang ini kita menyediakan program perkhidmatan job coach, yang mana program ini adalah untuk membantu orang kurang upaya ataupun calon-calon orang kurang upaya daripada sekolah-sekolah pendidikan khas dan juga daripada luar, termasuklah yang tidak mempunyai pendidikan tetapi dia ada berkemahiran lah, dan berpotensi untuk mendapat pekerjaan di pasaran terbuka, bersaing di pasaran terbuka. Dan di samping itu, di PKS OKU Bidong juga sekarang ini kita ada perkhidmatan cetakan kad OKU. Ini bagi memudahkan klien-klien kita di sebelah tengah dan juga selatan negeri Kedah untuk mendapatkan kad OKU yang telah siap dicetak. Jadi dia tak perlu lagi pergi ke Anak Bukit lah, ke HQ, mengambil masa yang agak lama. Dan kita cover untuk 6 buah daerah, iaitu daerah Yan, daerah Kulim, daerah Kuala Muda, daerah Bandar Baru, Sik dan juga Baling. Okey, terima kasih tuan. Berkaitan dengan pusat khidmat setempat, dan kita pergi ke panel keempat kita. Boleh puan ceritakan tentang perkeso? Bila di luar sana, saya pun sendirilah, bila perkesonya sokso, itulah yang akan timbul dalam pemikiran kita. Perkeso adalah sokso. Tetapi apabila saya pergi berkhusus dengan pihak Perkesko, pelbagai perkhidmatan disediakan yang sangat menarik untuk kita berkongsikan pada hari ini nanti. Tapi sebelum tu saya nak minta puan ceritakan sedikit latar belakang Perkeso ni, supaya hadirin yang hadir hari ini boleh lihat lebih besar, lebih luas lagi skop dia nanti. Okey, terima kasih. Terima kasih saya ucapkan kepada Tuan Moderator kita, Encik Kumar Razan. Okey, Perkeso, macam Cik Kumar katalah, ada yang kata Perkeso, ada yang kata Sokso. Sebenarnya kita adalah dua entiti yang sama, cuma nama yang berbeza lah. Okey, Perkeso dalam bahasa Melayu, Sokso dalam bahasa Inggeris lah. Okey, Perkeso ditubuhkan pada 1 Januari 1971 secara rasmilah sebagai jabatan kerajaan di bawah Kementerian Buruh, dan 1 Julai 1989 kita telah diperkanunkanlah, dia jadi badan berkanun di bawah Kementerian Sumber Manusia sehinggalah sekarang. Okey, jadi di bawah Perkeso ni kita ada 4 akta. Kita melaksana dan kita mentadbir 4 akta. First kali, akta kita yang dah paling lama lah, paling pioneer, iaitu Akta Keselamatan Sosial Pekerjaan 1969, iaitu Akta 4. And then Akta Keselamatan Sosial Pekerjaan sendiri, iaitu pada 2017 dikenali sebagai Akta 789. Okey, dan Akta Sistem Insurans Pekerjaan 2017 juga, Akta 800. Dan Akta Skim Keselamatan Sosial Suri Rumah 2022 yang tengah diwawarkan sekarang lah. Okey, Akta 838. Okey, untuk hari ini, untuk kepada pelajar-pelajar OKU, kita more fokus di bawah Akta Keselamatan Akta Sistem Insurans Pekerjaan 2017 iaitu 800. Di bawah Akta 800 ni kita ada beberapa faedah yang mungkin saya akan explain detail selepas ini. Dan salah satu faedahnya ialah kita membantu pencarum-pencarum kita yang telah kehilangan pekerjaan untuk mendapat pekerjaan semula. Okey, dan dalam masa yang sama job seeker lah yang bukan pencarum kita juga, yang kita panggil sebagai public job seeker, dan juga pelajar-pelajar OKU ataupun pekerja-pekerja OKU lah. Dan kita ada satu portal, iaitu portal My Future Job, portal pencarian pekerjaan nasional yang kita kendalikan di bawah Kementerian Sumber Manusia. Dan di dalam portal tersebut banyak faedah-faedah yang kita bantu
pelajar-pelajar OKU untuk mencari pekerjaan dalam portal tersebut. Okey, terima kasih Puan sebab atas latar belakang tentang Perkeso. Okey, saya akan di sini ada dua perbincangan yang kita akan fokuskan. Satu, pendidikan vocational. Mungkin rata-rata ibu bapa di sini ada pernah mohon ke sekolah-sekolah pendidikan khas vocational. Mungkin anak dia tidak mendapat peluang tersebut. Dan di sekolah, untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, di bawah inisiatif bahagian pendidikan khas, bawah Jabatan Pendidikan Negeri masing-masing, kita juga ada pendidikan vocational di mana diperkenalkan sijil kemahiran Malaysia SKM modular. Okey, di sekolah. Dan untuk kemasukan ke sekolah pendidikan khas vocational, dia mempunyai SKM penuh, tahap 2 dan tahap 3. Manakala di sekolah PPK disediakan SKM modular, yang mereka akan buat beberapa modul di situ untuk mendapatkan sijil penyata capaian. Dan ada pada murid-murid KR, kefungsian rendah ya. Fokus kita forum pada hari ini, apakah hala tuju yang kita nak sediakan kepada anak-anak berkeperluan pendidikan khas ini dalam kategori KR, kefungsian rendah ini. Jadi untuk mengupas lebih lanjut ni, saya nak bersembang dengan panel nombor 2 dulu panel kita yang nombor 2 ni, tentang PLPP ni. Saya rasa pengetua PLPP pun ada di sini ya tuan. Okey, boleh tak puan berkongsi dengan kita pada hari ini, apakah jenis program-program vocational yang boleh disediakan oleh PLPP ni untuk anak-anak berkeperluan pendidikan khas ni bila dia tamat umur alam persekolahan ni, dia umur 19 tahun. Peluang untuk dia nak menyambung pendidikan dia dalam bidang kemahiran dan sebagainya, apa peluang-peluang yang ada di PLPP ni? Boleh puan ceritakan? Okey, terima kasih tuan moderator. Okey, untuk PLPP kita ada dua jenis 7 teras utama yang untuk latihan yang pertama adalah memiliki sijil kemahiran penuh, iaitu pembuatan pakaian wanita. Untuk ini adalah kita ada peringkat, iaitu asas, SKM 1 dan SKM 2. Okey. Sebab kita tengok tahap pelajar ni, okay, kita masukkan dulu ke asas dulu. Kita tengok macam mana dia punya kemampuan dia. Kalau dia dah boleh mengikuti, barulah kita tawarkan kepada SKM untuk yang penuh. Tapi sekiranya dia boleh, terus kepada SKM tahap 2. Okey, ini adalah sijil penuh daripada Jabatan Pembangunan Kemahiran. Okey, untuk yang kedua adalah pengurusan pejabat. Sebelum ni kita memang ada sijil kemahiran pengurusan pejabat dan memang mendapat permintaan. Tapi oleh kerana Jabatan Kebangkitan Masyarakat PLPP ni dia mengalami contoh pertukaran jadi personel untuk sijil kemahiran ni masa ni untuk pengurusan pejabat kita tangguhkan, tapi masih menggunakan NOS yang sedia ada pengurusan pejabat. Okey, sekiranya personel ni diatasi, kita akan teruskanlah untuk pengurusan pejabat sijil kemahiran. Okey puan, saya nak tanya sedikit, adakah syarat-syarat khusus untuk anak-anak ni untuk memohon untuk masuk PIPP ni? Okey, ada. Okey, syarat kemasukan adalah orang kurang upaya yang berdaftar dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat, berumur 18 tahun hingga 45 tahun, mempunyai kelulusan SPM, PMR atau sekurang-kurangnya boleh membaca, menulis dan mengira. Okey, berkeupayaan menguruskan diri. Yang last adalah bebas daripada rekod jenayah. Okey, jadi maksudnya di sini kalau anak-anak ini boleh membaca, menulis, mengira dan boleh menguruskan diri pun boleh memohon untuk masuk ke pusat latihan ini. Betul. Maknanya kita open, kita tidak ada macam diskriminasi lah. Kita nak membantu OKU ni daripada untuk mendapatkan kemahiran. Sebagai contoh dia tidak boleh ni, tapi kita ada khusus yang contohnya kita ada 3 tadi, yang kedua saya dah sebutkan, elektrik fasa 1, fabrikasi logam, seni lukis. Maknanya tadi tu kalau seni lukis, walaupun kanak-kanak ni tidak pandai membaca, dia memang mengira, tapi dia boleh melukis. Kreativiti tu kita memang sekarang ke tahap antarabangsa. Kita boleh diketengahkan bakat ni. Okey, yang kedua membatik dan prostetik dan ototik. Maknanya yang kos prostetik dan ototik ni adalah selain daripada pelajar-pelajar belajar, tapi kita ada kepakaran memang menghasilkan produk untuk kaki palsu. Contoh yang ini.
memang kita bagi pendedahan kepada pelajar-pelajar. Jadi memang orang kata nilai untuk tu memang baguslah untuk kemahiran. Jadi jumlah kursus yang ditawarkan kepada pelatih ni berapa? Ada 7 kursus. 7 kursus, satu yang ada sejarah kemahiran penuh, yang lain tu kita ada kemahiran lah untuk sejarah kemahiran vocational lah. Maknanya kita, walaupun kita tak ada orang kata sejarah kemahiran, tetapi kita ikut NOS yang ditetapkan oleh JPK, konsep pembelajaran tu. Okey, terima kasih Puan. Okey, kita pergi kepada berkaitan dengan kursus-kursus ataupun bengkel-bengkel yang ada dalam bengkel daya Sungai Petani. Yang setakat yang saya tahu ada beberapa program telah dijalankan di sini. Boleh Puan ceritakan sedikit syarat kemasukan dan apa aktiviti ataupun program kemahiran ditawarkan di bengkel daya Sungai Petani ini? Okey, terima kasih Tuan Moderator. Okey, untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan sekalian, syarat kemasukan ke bengkel daya Sungai Petani, OKU tersebut mestilah berdaftar dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat. Dia ada kad OKU. Lepas tu dia tak ada penyakit berjangkit, boleh berdikari, berumur 18 hingga 45 tahun. Kategori OKU adalah kategori masalah pembelajaran dan juga fizikal. Okey, bengkel yang terdapat di bengkel daya Sungai Petani, kita ada beberapa bengkel, beberapa unit bengkel, lebih kurang 8 unit bengkel. Jadi yang pertama unit Wellmart. Wellmart ni kalau tuan-tuan dan puan-puan masuk ke BDSP, tuan-tuan dan puan-puan akan lihat di sebelah kanan. Jadi di situ kita akan melatih OKU di sini untuk belajar melayan pelanggan, mengira stok, lepas tu ada yang buat air juga. Di situ dia ada kemahiran, kita dapat kemahiran di situlah. Yang kedua unit Dobi. Unit Dobi ni dia memberi kemahiran kepada OKU, melatih untuk membersih pakaian, melipat, iron pakaian pelanggan yang datang ke unit Dobi lah untuk dapatkan perkhidmatan. So yang seterusnya unit pertanian. Unit pertanian ni dia akan ajar kepada OKU cara menanam, cara buat baja. Jadi cara menyiram, ada setengah OKU yang kat sini bila kita suruh siram pokok, dia siram sampai 1 jam. So bila kat sini kita akan ajak lah dia siram berapa lama, macam tu. Dia akan tengok masa lah. So seterusnya unit jahitan. Unit jahitan ni dia akan ajar macam mana nak menjahit pakaian, macam mana nak masukkan benang, menggunakan mesin jahit. Dan juga kita akan adakan jualan produk jugalah berkaitan dengan unit jahitan. Okey, unit masakan pun sama juga, kita akan melatih OKU untuk menyediakan makanan lah untuk produk OKU. Sekarang kita ada 2 produk. So kat sini kita akan melatih OKU untuk cara-cara penyediaan makanan, resepi, berapa sukatan, macam tu. Jadi unit santan seterusnya, yang ni kita jualan produk juga. Unit santan ni kita buat proses untuk menghasilkan santan, macam mana mengupas buah kelapa, lepas tu macam mana nak buang isi dia masuk dalam mesin, lepas tu nak proses dia, nak ikat dia, nak timbang. So seterusnya unit penyediaan makanan, di sinilah unit penyediaan makanan di Dewan Makan, macam mana dia nak serve serve pelanggan. Kat sini dia orang berlatih untuk sekawan-kawan ni lah. So last sekali unit bersih kawasan. Unit bersih kawasan ni di sekitar lah, macam mana dia orang nak potong pokok, potong daun. Ni di bawah unit cleaner yang ada kat sini. Yang itu saja. Okey Puan, saya nak bertanya satu soalan di sini. Puan telah menceritakan ada beberapa unit latihan ya di sini, macam unit masakan, santan, jahitan, dobi. Bagaimana dengan kebolehpasaran murid ni? Murid-murid yang masuk ke bengkel daya Sungai Petani ini dilatih ke arah pekerjaan, dan adakah mereka ni dibayar apa-apa insentif ke apa ke?
Okey, terima kasih soalan yang bagus sebab kat sini orang mesti orang tanya masuk sini nak tak dapat apa-apa ke. Okey, masuk dekat sini bengkel-bengkel yang ada di sini kita akan hasilkan produk, lepas tu kita akan buat jualan produk. Salah satu hasil elang untuk OKU adalah daripada hasil kita jualan tersebutlah. Jualan produk tersebutlah pendapatan untuk OKU. Di samping semua OKU yang bekerja di sini akan dapat elang pekerja cacat. Sekarang dia dah tukar kan. Sudah banyak RM450. Elang pekerja OKU. Ya, elang pekerja OKU. Sorry, sebab dah lama kan untuk baru tukar. Okey, yang tu yang inisiatif yang dia orang dapat lah. Di samping ada yang kita ada sediakan asrama juga. So yang mana tinggal berjauhan boleh duduk asrama, boleh juga yang berdekatan boleh pulang alik. Masa bekerja pukul 9 sampai pukul 4.30. Boleh Pak Haizal ceritakan hasil produk? Produk ni bukan produk barang ni, produk sumber manusia daripada Bengkel Daya Sungai Petani yang telah berjaya menempatkan diri di alam pekerjaan. Ada tak? Okey, untuk pengetahuan semua, OKU yang ditempatkan di sini adalah OKU yang orang kata low function. So dia punya penerimaan latihan tu dia memakan masa lah. So produk yang kita keluar ada yang produk yang kita keluar, tapi masih lagi tak menunjukkan peningkatan lah, sebab kita banyak yang memerlukan lebih masa untuk kita melatih OKU ni. Jadi adalah juga yang bekerja di Shell, R&R apa semua keluar di sini. Ada yang berniaga sendiri pun ada. Okey, terima kasih Pak. Okey, kita pergi seterusnya kepada panel kita yang seterusnya, Cik Azrul. Mungkin di kalangan ibu bapa, mungkin anak-anak sudah belum dapat pekerjaan. Di mana kita nak pergi mencari pekerjaan? Kalau anak-anak dah masuk pekerjaan, siapa akan membantu anak-anak ini bila dia menghadapi masalah? Seperti mana yang kita tahu, bila anak-anak berkeperluan khas ini ataupun anak-anak OKU ni pergi bekerja, isu yang pertama adalah bully dalam kalangan pekerja. Jadi itu satu isu yang pertama. Isu kedua adalah pengurusan diri. Mungkin anak-anak ini bila dia bersama dengan ibu bapa, dia berada dalam zon selamat, comfort zone. Semua disediakan oleh ibu dan ayah. Jadi dia tak perlu nak sediakan apa-apa. Semuanya nak pergi bekerja pun, iron baju pun mak ayah tolong buatkan semua. Jadi apabila dia pergi ke alam pekerjaan, dia terpaksa berjauhan daripada ibu bapa, mungkin masalah emosi, okey, dan lepas tu tekanan kerja, bully dan sebagainya. Jadi saya di pusat iman setempat ni ada satu program dikenali sebagai job coach ya, Encik Azrul. Jadi boleh tak ceritakan serba sedikit apa itu job coach? Apakah peranan job coach ini sebenarnya untuk membantu orang-orang di OKU di luar sana untuk mendapatkan pekerjaan, dan mungkin ada yang sudah mendapat pekerjaan, macam mana dia nak sustain di tempat kerja tersebut? Boleh Cik Azrul ceritakan? Baik, terima kasih. Untuk persoalan ini sebenarnya job coach ini merupakan seorang individu yang berpengalaman lah dalam bidang sokongan pekerjaan lah, yang mana setiap orang job coach ini diwajibkan untuk mengikuti kursus asas job coach yang dikendalikan oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat melalui Jabatan Pembangunan Orang Kurang Upaya JKM Malaysia lah. Seperti mana yang sedia maklum lah, program perkhidmatan job coach ini sebenarnya bukan sahaja dilaksanakan di PKS OKU Bidong, malahan boleh juga OKU untuk mendapatkan perkhidmatan ini ataupun membuat pendaftaran ini di semua PKMD daerah-daerah yang berdekatan. Selain daripada itu, terdapat juga di Pusat Latihan Perindustrian dan Pemulihan PLPP Bangi dan juga di Pertubuhan Sukarelawan Kebajikan NGO yang berdaftar dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat lah. Jadi peranan job coach ini sebenarnya adalah untuk yang pertamanya membuat penilaian terhadap calon orang kurang upaya, yang mana penilaian ini amatlah penting lah untuk memahami keadaan OKU tersebut sebelum kita dapat membantu beliau untuk mendapat pekerjaan yang lebih baiklah di pasaran kerja terbuka. Kerana kita faham
apabila OKU ini berada di pasaran kerja terbuka, dia terpaksa bersaing dengan orang-orang normal. Jadi sekiranya kita tak memahami ataupun job coach ini tidak memahami keadaan OKU itu terlebih dahulu, kita bimbang. OKU tersebut bila dah dapat kerja, dia tak boleh berada dalam tempoh yang lama untuk kekal bekerja di situ. Kemudian yang keduanya, membuat penilaian tempat kerja. Sebelum job coach membantu OKU untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai, dia mestilah membuat lawatan ke syarikat-syarikat ataupun kita sebut majikan lah, untuk kita mengenal pasti apakah kesesuaian ataupun kemudahan yang disediakan oleh majikan. Sekiranya OKU tersebut merupakan OKU fizikal berkerusi roda, sudah pastinya memerlukan lift, tandas mesra OKU dan sebagainya. Jadi jika syarikat-syarikat yang hanya mempunyai fasiliti tangga dan sebagainya, sudah pasti tidak sesuai lah untuk OKU fizikal yang berkerusi roda. Seterusnya, pemadanan kerja ataupun job matching. Ini penting juga untuk kita mengubah keadaan kerja dan menyusun semula tugas-tugas yang bersesuaian dengan OKU dengan kebenaran majikan itu sendirilah. Dan seterusnya, sokongan intensif, menyediakan sokongan untuk OKU dan majikan di tempat kerja. Seperti mana yang moderator sebut tadi, terdapat kes-kes buli, bukan sahaja orang normal, malahan orang upaya pun terdapat juga kes buli, seperti mana yang pengalaman kita di sebuah syarikat di daerah Kuala Muda ini. Kita jalinkan kerjasama yang baiklah dengan pihak majikan, supaya yang pertamanya kita dapat membantu majikan untuk memahami keadaan pekerja OKU di syarikat, dan syarikat juga dalam masa yang sama dapat enjoy sebenarnya dengan potongan cukai yang diberikan oleh Lembaga Hasil Dalam Negeri. Untuk seorang OKU, 24,000 potongan cukai untuk setahun. Jadi untuk OKU pula, kita jadikan kerja yang sama yang baik dengan kedua belah pihak. Kita ni umpama jambatan lah sebenarnya. Job coach ni umpama jambatan, penghubung antara OKU majikan untuk OKU ini memastikan dia dapat bekerja dalam tempoh yang lama. Kalau ada kes-kes buli dan sebagainya, majikan akan berhubung dengan kita, dan kita tanggungjawab sebagai job coach mestilah membantu kita pergi ke tempat-tempat ataupun syarikat yang terlibat, dan kita buat perbincangan untuk menyelesaikan permasalahan ini. Okey tuan, saya nak bertanya satu soalan ni. Selalunya ibu bapa sering bertanyalah soalan ini kepada saya di luar sana. Apabila anak-anak ini masuk ke alam persekolahan, mereka diberi allowance murid khas EMK. Okey, sepanjang mereka berada di sekolah sehingga tamat umur 19 tahun, mereka diberikan allowance murid khas oleh kerajaan di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia. Tetapi apabila anak ini melangkah ke alam pekerjaan, okey, sebelum dia nak melangkah ke alam pekerjaan, ada anak-anak ni masih berada di rumah. Ibu bapa tak berani nak hantar anak-anak ni untuk pergi bekerja. Ada tak inisiatif daripada kerajaan untuk menggalakkan anak-anak ini untuk keluar untuk bekerja dan boleh berdikari sendiri? Boleh tuan ceritakan inisiatif apa? Seperti mana yang contoh saya ambil daripada PKS OKU Bidong lah, yang mana kita laksanakan di sana untuk OKU yang lepasan pendidikan khas ini. Ada juga yang kita adakan latihan dalam bentuk pengurusan diri. Pengurusan diri ini termasuklah pengurusan masa, bagaimana untuk mereka mengenal mata wang dan sebagainya di situ. Sebab ada juga calon orang kurang upaya ni yang keluar daripada sekolah-sekolah pendidikan khas ataupun yang direct terus ke PKS OKU Bidong ini, ada juga dari kalangan yang tidak pernah bersekolah. Jadi ini satu cabaran yang besar untuk job coach di PKS OKU Bidong dan juga di Kedah ini, untuk kita membantu OKU ini. Dan dalam masa yang sama, kita nak pastikan bahawa kerisauan ibu bapa ni terhadap anak-anak ni dapat dikurangkan lah, kan. Jadi di PKS ni kita ada buat contoh mata wang. Seperti mana kita sedia maklum, tak semua orang kurang upaya ni dia boleh kenal mata wang. Jadi mungkin dia boleh kenal melalui warna.
merah RM10, hijau RM5 kan. Tapi dalam bentuk lain, contoh untuk proses jual beli ni, sekiranya dia bayar harga barangan tu dengan mata wang RM10, tapi baki yang dia akan dapat semula itu berapa? Itu antara kaedah-kaedah yang kita adakanlah latihan di PKS OKU Bidong lah. Maksudnya macam di pihak PKS ni membantulah pekerja OKU ni untuk menguruskan duit gaji mereka sendiri. Gitu Encik Azrul. Ya, betul. Dan kita juga untuk makluman juga di PKS OKU Bidong ini kita ada latihan untuk advokasi diri kepada OKU lah. Dan di Negeri Kedah kita ada 17 kumpulan advokasi diri yang mana ditubuhkan di Pertubuhan Pemulihan Dalam Komuniti PPDK, termasuk satu kumpulan advokasi di Bengkel Daya Sungai Petani. Yang ini adalah untuk memastikan OKU ini diberi latihan ataupun menyesuaikan diri dalam komuniti sebelum dia dapat keluar untuk bekerja di pasaran terbuka. Okey Encik Azrul, saya nak tanya, kami di Kementerian Pendidikan Malaysia, kami bagi allowance murid khas sampai di umur 19 tahun. Lepas tu lepas dia nak pergi ke alam pekerjaan, macam mana di kementerian di bawah Encik Azrul pula? Okey, untuk di bawah Jabatan Kebajikan Masyarakat, sebenarnya untuk orang kurang upaya yang telah mendapat pekerjaan yang bersesuaian, dia mendapat insentif ataupun kita panggil allowance untuk menggalakkan OKU bekerja lah, iaitu sebulan RM450 yang kita sebut sebagai allowance pekerja OKU lah. Tetapi dia ada syarat-syaratnya lah, antaranya gaji mestilah di bawah RM1,500 sebulan, tak boleh lebih. Kalau lebih maknanya allowance dia tu akan dipotong, akan ditamatkan, dan RM450 itu akan diberikan kepada calon-calon lain lah yang baru menjejakkan kaki ke alam pekerjaan ni. So untuk mohon allowance pekerja OKU ni Encik Azrul, ibu bapa nak pergi memohon, mungkin anak dia sudah masuk bekerja dan sebagainya, apa perkara-perkara penting yang perlu ibu bapa kena bawa dan di manakah mereka boleh pergi memohon? So mungkin secara online ataupun boleh pergi ke pejabat mana yang untuk kita mohon tu. Boleh ceritakan sedikit tak tentang ni? Baik. Untuk pekerja OKU yang telah pun bekerja dan mendapat gaji, sudah semestinya syarikat ada menyediakan penyata gaji ataupun kita panggil slip gaji kan. Di situ waris boleh ataupun OKU sendiri boleh hadir ke pejabat kebajikan masyarakat daerah yang berhampiran untuk memohon allowance pekerja OKU yang saya sebutkan tadi sebanyak RM450 itu, dengan membawa dokumen-dokumen seperti kad kenalan, kad orang kurang upaya, dan juga slip gaji tersebut. Ini adalah bukti, sebagai bukti untuk memastikan dia benar-benar bekerja lah. Itu antara dokumen-dokumen ataupun cara untuk mendapatkan allowance tersebut. Okey, terima kasih Encik Azrul atas perkongsian ni. Kita pergi seterusnya kepada orang kuat perkeso kita. Puan boleh ceritakan sekarang ni saya bagi satu situasi lah. Ali dah habis tamat persekolahan, lepas tu Ali pergi jumpa dengan PKS. Okey, job coach dah dapatkan satu pekerjaan untuk dia sedang bekerja. Sekarang ini kita nak tanya apa peranan di pihak perkeso untuk Ali ini untuk sustain di tempat bekerja, apa bantuan, khidmat, sokongan yang boleh diberikan. Kalau dia dah bekerja di situ, lepas tu dia berminat untuk mohon pekerjaan yang lain pula, bagaimana di pihak perkeso untuk membantu? Okey, terima kasih Cik Kumar atas soalan tadi. Sebenarnya perkeso pun perkhidmatan dia lebih kurang macam yang Encik Azrul buat lah, sebab kita ada pegawai penempatan pekerjaan kita dan kita pun ada pengurus kes kita yang buat job coach, tetapi di perkeso dikenali sebagai WSI, iaitu Workplace Support Intervention. Okey, untuk pencarum-pencarum kita yang mengalami masalah OKU pembelajaran ataupun fizikal, kes-kes tersebut akan disalurkan kepada pengurus kes di bawah program Return to Work
Jadi pengurus kes ni sebenarnya dia more macam job coach punya peranan. First thing, kita akan fokus on rehabilitation. Kita bagi bantuan pemulihan dan dalam masa yang sama kita akan bantu dia untuk cari pekerjaan, dan kita pun buat WhatsApp assessment macam mana Encik Azro buat. Okey, itu adalah yang mengalami masalah OKU fizikal lah. Okey, untuk OKU pembelajaran ataupun kita panggil dia bukan pencarum kita. Dia job seeker yang fresh lah, tetapi mungkin daripada kalangan OKU. Kita ada pegawai penempatan pekerjaan kita yang dia akan handle kes ni. Dia more pada pengurusan kes. Dia akan bantu pekerja-pekerja OKU ni untuk mencari pekerjaan menggunakan kita punya portal kebangsaan kita lah, iaitu My Future Job. Dan dalam portal tersebut dia ada beberapa services lah. Kita ada pusat, dia adalah satu portal yang sebagai pusat sumber tenaga kerja. Memang banyak vacancy dalam tu. Okay, dan kita pun ada kaunseling kerjaya dan juga program keboleh pasaran. Tak silap Cik Kumar, kita punya pegawai telah buat baru-baru ni 8 Februari 2023. Kita punya pegawai dah turun ke sekolah SKMPV Merbok. Kita telah bagi satu taklimat tips penerusan resume dan macam mana nak preparation sebelum pergi interview, dan kita buat juga pengenalan My Future Job kepada 84 pelajar di tahun akhir sekolah tersebut. Okey, ini adalah khidmat-khidmat kita lah, salah satulah kaunseling kerjaya dan program keboleh pasaran. Okey, next kita ada juga program pasaran buruh aktif, okey, dalam My Future Job juga. Dan dalam masa yang sama kita ada penyedia latihan kita yang dah sediakan khusus-khusus untuk upskill ataupun reskill balik untuk job seeker lah, untuk kita latih untuk ada certain skill macam mana yang SKMPV buat lah. Okey, cuma di sini apa yang kita boleh fokus selain daripada services tersebut, kita pun ada carnival OKU yang kita akan buat every year. Macam contoh untuk last year 2022, kita telah buat 3 carnival, iaitu secara mini dan secara besar-besaran. Dan dalam carnival tersebut kita telah ada 47 peserta telah join carnival tersebut dan berdaftar. Dan daripada 47 tu 23 telah berjaya ditempatkan. Dan insya-Allah this year kita masih akan buat lagi carnival kerjaya. Dan saya mohon tuan-tuan dan puan-puan kepada waris-waris ibu bapa, like lah FB Pekeso Negeri Kedah, dan segala jawatan kosong carnival kita akan wawarkan dalam carnival tersebut. Dan kita pun akan go through balik dengan Jabatan Pendidikan untuk kita tackle pelajar-pelajar lah yang pendidikan khas ini, untuk kita salurkan kepada kita punya pegawai penempatan pekerjaan kita untuk dibantu mencari pekerjaan, sebab pegawai kita pun ada KPI untuk membantu OKU mendapat pekerjaan. Okey Puan, saya nak tanya ni, mungkin guru-guru pendidikan khas di luar sana mungkin berminat untuk menjemput pihak Perkeso untuk datang ke sekolah untuk memberikan beberapa program kerjaya lah kepada anak-anak berkeperluan khas tahun akhir. Okey, itu pun satu inisiatif yang telah diberikan. Saya nak tanya, apabila anak-anak ni dia datang ke Carnival Kerjaya, dia dalam proses mencari pekerjaan, saya ada baca beberapa info di mana diberikan allowance mencari kerja ke? Boleh Puan ceritakan sedikit serba berkaitan tu? Okey, untuk allowance mencari pekerjaan tu sebenarnya dia tertakluk kepada kita punya pencarum-carum di bawah Akta 800 lah, Akta Sistem Insurans Pekerjaan 800. Maksudnya pencarum ni dia ada mencarum dengan kita. Bila dia dicarumkan di bawah Perkeso, dia diberhentikan kerja oleh majikan ataupun disebabkan dia ada masalah kesihatan, dia layak mendapat beberapa allowance. Tetapi allowance tersebut tak tertakluk kepada pencari pekerjaan yang fresh, iaitu public job seeker OKU lah. Dia maksudnya mesti pencarum. Tapi yang kita tackle di sekolah-sekolah, iaitu pelajar OKU, dia sebenarnya belum lagi menjadi pencarum kita. Tetapi sebelum ni kita ada jamin kerja punya package di bawah package rangsangan ekonomi kerajaan kita. Tapi saya dipahamkan diberhentikan dan kita tunggu next budget lah. Kalau masih diteruskan, dia memang ada some portion, iaitu majikan akan dapat certain allowance bila dia mengajikan pelajar-pelajar OKU ni. Dia untuk menggalakkan majikan mengambil lah pekerja-pekerja yang OKU ataupun pelajar-pelajar OKU. Okey Puan, saya nak tanya lagi soalan ini pun daripada ibu bapa lah ni. Okey, Puan ada bagi tahu tentang Carnival Kerjaya yang dijalankan. Mungkin Carnival ini tak spesifik kepada pekerja OKU sahaja, mungkin untuk semua orang.
Jadi di sini saya ingin nak bertanya, ibu bapa yang ingin membawa anak-anak mereka ke Carnival Kejaya ni, apa persediaan yang mereka kena sedia dulu sebelum bawa anak mereka ke sana? Dan apakah syarat-syarat yang ditetapkan oleh majikan ni? Sebab kalau kita lihat pada lepasan PPKI ni, kefungsian rendah ini, mungkin nak capai status SKM modular tidak ada di situ. Mungkin dia ada CJ PSM. Itu sijil yang buat instrumen yang menilai murid-murid ni dari segi tahap kemahiran, kebolehan berkomunikasi dan sebagainya. Mungkin dia tak ada SPM tu, memang tak ada lah. Jadi macam mana, apa syarat-syarat yang boleh yang puan boleh ceritakan kepada ibu bapa supaya dia boleh bawa anak dia ke Carnival dan of course lah mesti dapat pekerjaan. Itu matlamat ibu bapa sebenarnya. Okey, untuk semua ibu bapa yang mempunyai pelajar-pelajar ataupun anak-anak OKU lah, boleh je join kita, sebab Carnival ni sebenarnya kalau katakan Carnival untuk yang normal lah, kita katakan kita memang ada takwim yang boleh dikatakan every week kita akan jalankan Carnival Kejaya ataupun kita panggil mini Carnival yang kita jalankan di UTC. Kita baru buat operasi di UTC bulan 12 last year. Dan dalam masa sama, kalau tak buat di UTC, kita akan buat di kita punya Pekeso Negeri Kedah. Okey, dalam even though Carnival Kejaya itu tak fokus directly kepada pelajar OKU, tetapi ada some portion of position yang ditawarkan memerlukan OKU. Sebab majikan ni ataupun majikan-majikan ni dia ada certain benefit yang dia akan dapat bila dia mengajikan OKU. Dia akan dapat double deduction income tax. Okay, macam win-win situation lah. Kita bagi pekerja OKU, dalam masa sama majikan boleh dapat double deduction income tax based on salary yang dia bayar kepada pelajar-pelajar OKU. Itu satu. Lagi satu, kalau dia sertakan kemudahan kelengkapan macam RAM dan sebagainya, kos sediaan RAM tu dia boleh claim untuk single deduction income tax dengan LHDN. Okey, tadi macam Tuan Kumar, Cik Kumar bagi tahu tadi, untuk pelajar-pelajar OKU dialu-alukan untuk datang. Sebab dalam Carnival biasa pun kita ada pelajar-pelajar ataupun orang-orang kurang upaya. Tetapi bila orang-orang yang macam ni datang ke tempat kita, memang kita ada pegawai yang akan bimbing. Dan kita ada counselling ataupun kaunselor kita akan cuba bantu buat job matching untuk tengok majikan mana yang boleh ambil. Contohlah dalam Carnival tersebut ada 5 majikan. Daripada 5 majikan tu kita akan cuba tengok ada tak majikan-majikan yang nak ambil OKU, dan kita akan salurkan kepada majikan tersebut. Tetapi kalau nak lebih banyak vacancy yang melibatkan pelajar-pelajar PPKI ni, saya nampak mini Carnival kita lah. Contoh planning kita this year, kita ada mini Carnival khas OKU yang kita buat di Pekeso Negeri Kedah. Mungkin kita akan collaborate dengan JPN selepas ni. Kita ada temu duga khas OKU Kedah Perlis, ini paling besar lah pada bulan Jun. Dan temu duga khas sempena OKU sedunia pada bulan 12. Jadi untuk Carnival ni memang kita fokus directly kepada orang kurang upaya, job-job seeker daripada orang kurang upaya. Jadi bila job seeker ni datang, memang akan ada pegawai-pegawai kita memang akan kita kata akan entertain dan akan salurkan kepada majikan-majikan yang nak ambil. Dan kita akan tekankan ataupun kita akan cuba tekankan kepada majikan kalau ambil pelajar-pelajar OKU ni apa benefit yang dia akan dapat. Jadi selalunya alhamdulillah lah, dah kita punya pegawai penempatan pun last year, pegawai penempatan pekerjaan kita telah berjaya tempatkan lebih 50 orang OKU lah di alam pekerjaan. Okey, terima kasih Puan. Okey, untuk makluman kepada penonton-penonton yang hadir pada hari ini, di belakang, maksudnya di belakang anda disediakan dibuka beberapa kaunter berkaitan dengan My Future Job, Job Coach, dengan Bengkel Daya Sungai Petani, PIPP. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, selepas habis forum ini bolehlah pergi ke meja-meja kaunter tersebut untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci, bagaimana kemasukan dan sebagainya. Okey, saya ke khusus latihan kemahiran yang daripada PIPP ni. Sekarang ni macam di SKM, sebab saya seorang guru ketua khusus untuk SKM, CJ Kemahiran Malaysia. Macam dalam SKM ni dia lebih kepada peperiksaan teori, peperiksaan amali yang perlu mereka kena complete untuk dia melayakkan untuk mendapat SKM. Begitu juga dengan SKM modular yang dibuat di PPKI pun, murid kena ada ujian-ujian tersebut yang akan disahkan oleh pegawai penilai luar, PPL. Jadi bagaimana dengan
perjalanan proses latihan kemahiran di PIPP sehingga murid ini boleh mendapatkan sijil yang mengiktiraf kemahiran yang dia belajar di PIPP. Boleh ceritakan? Okay, terima kasih Tuan Moderator. Okey, untuk yang SKM tu dia sama dengan yang untuk yang peserta pelajar normal dia tidak ada perbezaan. Sebab tu kita akan pilih yang betul-betul untuk yang sijil kemahiran ni sebab dia ada tempoh masa dan exam pun memang ada pegawai pengesahan dalaman, pegawai penilai yang mengesahkan, dan kalau terampil barulah dia layak untuk menerima sijil kemahiran itu. Tetapi sekiranya yang kursus-kursus biasa kita akan melalui juga, tapi kita lebih kepada teori dan praktikal. Maknanya lebih kepada praktikal berbanding dengan teori sebab kita faham kanak-kanak punya orang kata tahap kan. Okey. Jadi kita pun ada melalui exam juga, tapi kalau yang kursus-kursus biasa PLPP yang akan mengeluarkan sijil. Tapi kita ada value added untuk kursus-kursus ini. Contohnya kita ada panggil contoh Microsoft daripada luar untuk tambahlah sijil yang kerjasama dengan syarikat luar. Okey, maksudnya Puan maklumkan di sini ada juga sijil kemahiran Malaysia. Dan bagi murid yang tidak berkemampuan ke arah SKM disediakan juga sijil daripada pusat, daripada pihak Puan jugalah. Okey. Jadi bagaimana dengan murid-murid yang dah habis tamat latihan di pusat PIPP ni, laluan kerjaya mereka bagaimana? Okey, sebenarnya PLPP ni walaupun orang kata kursus-kursus biasa, tapi sebenarnya kita memang mengambil berat dengan budak-budak ni. Sebagai contoh, kita memang orang kata di segi laluan kerjaya dia, kita memang memikir contoh yang kita sebab kita memang banyak sokongan sokongan sosial yang tadi Pengeluaran tanya pasal sokongan pekerjaan kan. So kita akan tengok yang ni sokongan pekerjaan. Maknanya PLPP memang mewujudkan untuk sokongan pekerjaan, unit penempatan pekerjaan. Maknanya kita memang bekerjasama dengan Pekeso. Sebelum dia keluar memang kita train budak ni betul-betul. Dengan sehingga dia memang betul-betul orang kata bila keluar tu memang menjadi pekerja yang orang kata boleh diterima lah. Sebab contoh yang ini adalah mewujudkan hubungan bakal-bakal majikan macam Pekeso kan. Jadi yang kita memang wujudkan juga di PLPP dengan Pekeso di KL dan Selangor, unit transisi kerjaya. Yang ini memang orang kata setting bekerja. Kanak-kanak pelajar ni bila dia keluar memang kita akan pilih yang betul-betul memang dia bekerja macam setting bekerja biasa. So bila dia dapat temuduga memang kalau keluar dia boleh bekerja macam orang normal. Ini adalah memang kita 10 orang kalau tak silap saya Cik Mak yang bekerja mendapat pekerjaan untuk kerajaan Okey, boleh Puan jelaskan bilangan lepasan yang mana-mana tahun yang terdekat lah yang boleh Puan boleh yang dah telah tamat latihan dan dia telah mendapat pekerjaan. Okey, boleh tengok statistik pelajar PLPP bagi yang telah bekerja. Yang ini adalah mengikut tahun Kalau kita ikut yang statistik bawah sikit bawah lagi. Okey. Statistik pelajar PLPP bagi yang telah bekerja. Kalau kita trend daripada 2010 hingga 2022 memang orang kata rendah daripada 2010 sampai 2021 memang tak ada sebab PKP. Okey, 2022 ni daripada 136 yang berjaya. Kita memang orang kata ada guru, kita job matching, contoh ada kita bekerjasama dengan Kagumas. Maknanya dia pergi kursus dan memang ditawarkan pekerjaan. Okey Puan, antara kursus-kursus kemahiran tu yang mana paling demand dapat pekerjaan tu? Boleh share tak? Okey, sebab kita tak boleh nak orang kata dia tengok juga, tapi yang paling banyak adalah UP tadi yang prostetik dan ototik. Memang orang kata yang satu lagi publikasi logam.
Yang apa? Optitik tu kaki palsu. Kaki palsu. Okay. Sebab dia memang selain daripada dia belajar, dia punya pengajar tu memang ada kepakaran. Memang boleh jadikan produk lah untuk memang kita ada penyumbang utama hasil daripada PLBP yang kat situ. Okey Puan, tadi daripada penjelasan yang diberikan kebanyakan kategori fizikal, masalah pembelajaran dan sebagainya. Ada tak kursus yang disediakan untuk anak-anak masalah pendengaran? Sebab ada juga ibu bapa yang bertanya masalah pendengaran ini dari segi fizikal, dari segi mentality dia okey. Cuma dia ada barrier dari segi untuk berkomunikasi, dia tak boleh mendengar kan? Okey, oleh kerana PLBP ni tidak ada kepakaran dari segi untuk bahasa isyarat semua. Memang kita tak ada tenaga pengajar yang boleh tu, tapi sikit-sikit boleh. Tapi kita terima pelajar yang ini menggunakan alat bantuan. Bukan yang dia terus, sebab kita akan kesian juga kan, sebab kita punya pengajar ni dia semuanya adalah daripada kader, bukan yang ditrain untuk orang kata untuk OKU punya. Tapi sebab pengalaman dia lama di PLBP, dia gunakan macam mana dia nak mendekati pelajar ni. Sebab uniknya PLBP ni, kita bukan saja orang kata melatih pelajar, tapi kita orang kata pelatih daripada dari segi aktiviti daily dia. Contoh kita tadi macam Puan Moderator bimbang kan, mak bapak macam mana tu pelajar nak menyesuaikan diri. Tapi di PLBP kita ajar dia. Saya boleh tunjukkan gambar yang macam mana kita ada unit rehabilitasi dan perubatan. Maknanya selain daripada untuk OKU yang mengalami fizikal, tapi untuk yang LD tu kita memang ajar. Yang ada gambar dia buat cekuduk. Okey Puan, jadi maksudnya yang ada masalah pendengaran yang menggunakan alat bantu pendengaran ni memang diterimalah untuk masuk. Sebab kita di pihak semua agensi dia sedaya upaya memberikan perkhidmatan yang terbaik kepada semua. Jadi adalah yang menggunakan alat bantu pendengaran ni pun diterima masuk tu pun dah cukup baik. Sebab kadang-kadang ibu bapa di luar sana dia risau, anak saya ada, sekarang ni kita dah banyak kita boleh lihat multiplication punya keperluan khas dan sebagainya kan. Jadi ibu bapa di luar pun risau bagaimana anak ni boleh berdikari, boleh mendapatkan kemahiran, dia boleh bekerja. Sebab fokus utama ibu bapa yang mereka inginkan adalah anak mereka boleh hidup berdikari tanpa bantuan adik-beradik dia, tanpa bantuan ibu bapa. Sebab ibu bapa ni dia ada satu certain masa saja dia boleh bantu anak-anak dia dan sebagainya. Okey, saya nak bergerak saya nak beralih kepada Puan Razriza berkaitan dengan bengkel daya Sungai Petani. Tadi pun dalam dalam maklumat yang saya lihat dalam portal JKM, ada 2 bengkel sahaja di Malaysia, satu bengkel daya di Klang dan bengkel daya di Sungai Petani. Jadi ada ibu bapa yang mempunyai anak-anak kefungsian rendah. Maksudnya di sekolah mereka ni dilatih mungkin menyediakan batas untuk tanaman. Okey, ada yang packing barang, okey, menyusun barang-barang yang kemahiran-kemahiran yang simple. Okey. So bagaimana di pihak bengkel, ada tak apa-apa penilaian? Katakan ibu bapa menghantar anak dia ke bengkel daya Sungai Petani, of course dalam setahun 2 tahun dia nak melihat progres anak dia di tahap mana dan sebagainya. Ada tak apa-apa penilaian yang boleh ibu bapa tengok, oh, okey, anak saya dah tahap ini. Daripada memasukkan benang dalam jarum pun dia tak pandai, dah boleh. Dia dah boleh menjahit, dia boleh menghasilkan produk dan sebagainya. Sebab ibu bapa ni nak lihat progres anak-anak dia. Bila dia hantar mana-mana institusi, dia nak tahu progres anak dia dari A sampai Z. Boleh Puan ceritakan? Okey, daripada segi untuk penilaian lah kan, penilaian OKU, kat sini kita panggil pekerja kurang upaya. Kita ada instrumen untuk kita menilai OKU yang berada sini. Jadi setiap bengkel dia ada seorang tenaga pengajar ataupun penyelia lah untuk menyelia bengkel tersebut. Jadi setiap bengkel dia ada instrumen dia masing-masing. Contoh bengkel Dobi, dia ada instrumen, di situ dia akan nilai OKU tu berdasarkan kepada first dia masuk, then tengok progress dia dari semasa ke semasa. Selalunya kita buat penilaian selepas 3 bulan lah.
3 bulan yang pertama tu percubaan, dan kalau dia boleh teruskan, kita akan teruskan. Itu penilaian yang pertama. Selain itu, di Bengkel Daya juga ada SKM juga, iaitu di Bengkel Dobi. Yang ini adalah SKM yang pertama yang kita jalankan, dan mungkin selepas ini kita pun akan SKM kan bengkel-bengkel yang lain lah. Yang ini untuk memberi pengiktirafan kepada OKU yang akan keluar daripada Bengkel Daya. Okey, saya juga dapat beberapa maklumat daripada Portal Bengkel Daya Sungai Petani untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, di mana pekerja-pekerja OKU yang bekerja di sini yang mendapat pengalaman lebih daripada 2 atau 3 tahun, dia boleh mengambil SKM secara PPT, pencapaian pengalaman terdahulu, di mana mereka dapat diiktirafkan dengan sijil kemahiran Malaysia tanpa dia pergi ke pusat-pusat latihan untuk mengambil kursus, mengambil exam teori dan amali untuk dia dapatkan SKM penuh. Ini adalah salah satu inisiatif yang dibawa oleh Bengkel Daya, sebab saya rajin duk cari dalam portal Bengkel Daya Sungai Petani ni. Jadi ini salah satu inisiatif yang dibawa, di mana pekerja-pekerja yang bekerja di sini bukan sahaja bekerja, bukan sahaja mendapat allowance pekerja OKU RM450, tetapi ada satu inisiatif untuk mendapatkan sijil kemahiran Malaysia yang mengiktiraf pengalaman anak-anak tuan-tuan puan-puan yang bekerja di sini ini untuk mendapatkan SKM. Sebab sekarang ni tuan-tuan dan puan-puan, SKM ni dah menjadi satu yang ibu bapa sering bertanya, anak saya ni boleh tak dapat SKM? Di JPM pun saya rasa Encik Zainal selalu mendapat telefon daripada ibu bapa macam mana nak dapatkan SKM untuk anak-anak mereka. Di peringkat PPPD di Kuala Mudayan pun sama. Okey, jadi di sini ada inisiatif itu yang sedang dijalankan oleh pihak Bengkel Daya Sungai Petani lah. Okey, jadi sebelum kita mengakhiri forum ini, saya akan membuka sesi Q&A kepada mana-mana penonton yang ada di sini ingin bertanyakan soalan kepada panel-panel kita pada hari ini, boleh mengajukan soalan dan saya akan ajukan kepada panel kita. Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, saya nak bertanya satu soalan saja berkenaan murid-murid low function. Okey, jika untuk pengetahuan kita semua, murid-murid low function ni mereka mempunyai masalah yang pelbagai. Di antaranya masalah hyperaktif yang tidak boleh duduk diam. Bagaimanakah mereka ingin nak masuk ataupun apply untuk masuk ke bengkel-bengkel, terutamanya macam Bengkel Daya yang disediakan tu, boleh ke tidak? Okey, untuk kemasukan ke Bengkel Daya Sungai Petani, syarat-syarat kemasukan dia mesti OKU yang tiada penyakit dan boleh berdikari. Jadi yang kalau macam OKU yang mempunyai masalah yang seperti Puan cakap tadi, mungkin dia boleh letakkan di PDK yang berhampiran, sebab kalau masuk ke Bengkel Daya dia seolah macam bekerja. Kalau kata dia tak boleh terima arahan, jadi agak sukarlah untuk dia berada di Bengkel Daya Sungai Petani lah. Jadi saya rasa begini kot, mungkin soalan cikgu Cikgu Guru Pendidikan Khas. Dia sebenarnya murid-murid kefungsian rendah di PPKI ini, dia boleh menerima arahan, boleh melaksanakan arahan dengan baik, membaca, menulis, mengira ni di tahap asas, dia mampu. So bila kita memberikan arahan, buat A, B dan C, dia boleh buat. Sekarang ni apa yang ditanyakan oleh guru tersebut adalah sebab bila masuk institusi ni ada satu syarat, mesti menguasai ini dan sebagainya. Jadi kefungsian rendah ni secara langsungnya di sekolah dia memang well training, cuma dia tak ada peluang untuk sambung sampai SKM, sambung belajar di vocational, di institusi-institusi yang menawarkan pendidikan vocational dan sebagainya. Cuma apa yang mereka lihat di sini, Bengkel Daya boleh tak membantu mengambil mereka train untuk jadi seorang pekerja. Okey, so far memang fungsi Bengkel Daya memang untuk OKU yang low function, dan juga yang boleh berdikari macam saya cakap tadi tu. Cuma kita ada percubaan 3 bulan. Puan boleh buat, cikgu boleh buat permohonan melalui Pejabat Kebajikan Masyarakat yang terdekat. So bila ada kelulusan masuk ke sini, kita kelulusan masuk ke Bengkel Daya, kita akan adakan percubaan 3 bulan. Kalau kata dia okey, kita akan teruskanlah. So tak ada masalah. Memang function dia untuk OKU yang
yalah kalau masuk PLPP pun dia tak boleh kan masuk ke nak pergi ke pekerjaan di luar pun tak boleh. Di sini kita memang menempatkan OKU yang bekerja yang tak dapat bersaing di luar. Maksudnya di pasaran lah. So tak ada masalah macam itulah. Mungkin Puan untuk guru pendidikan khas PPK bolehlah bawa instrumen PSM tu sebagai bukti lah murid itu dan sebagainya. Dan kalau murid itu di sekolah dia memang suka menjahit, adakah dia masuk sini dia akan masuk bengkel jahit ataupun diagihkan ke bengkel yang lain? Itu pun kadang-kadang guru-guru dah bertanya juga. Rasa betul kan Cikgu Wen? Okey, kalau dia ada kemahiran menjahit, of course kita akan letak dia di bengkel jahitan lah. Dalam masa yang sama kalau dia ada macam dah mahir dah, kita akan refer ke job coach lah. Mungkin dia ada peluang bekerja di luar. Sebab kalau kita nak ikutkan bekerja di bengkel ni untuk kalau OKU yang macam dia perlu latihan, perlu ni. Tapi kalau dia expert, maksudnya dia dah mahir, dia duduk dalam ni pun dia boleh dapat income lebih, kita akan refer ke job coach macam tu. Terima kasih Puan. Okey, ada lagi soalan daripada audien? Selamat pagi tuan-puan yang dihormati. Anak saya sebenarnya dia kecil secara semasa kecil surah ATHD. And then kami ingat dia boleh ikuti sekolah yang biasa. So sampai tingkatan 3 dia sudah tak boleh ikut pembelajaran. So tingkatan 4 dia sampai sekolah biasa tingkatan 4 dia memang tak boleh ikut. So kami pun masuk dia ke PPKI. So PPKI bagi kami ialah satu perkara yang tak biasa. Mungkin tak biasa tapi anak saya sudah 20 tahun. So selalunya dia kerana di Bukit Mentajam, kami lah di Bukit Mentajam, tapi tak ada satu institut vocational yang boleh kami sudah lepas tak bagi dia masuk vocational yang dia bidang yang dia cenderung. Sebenarnya anak saya seorang yang boleh menulis, membaca semua okey, dan komputer sangat bagus, and then dia punya English also okey. Tapi kami tak tahu apakah khusus bidang yang boleh bagi dia sebelum lepasan PPKI. Kerana dia seorang yang boleh tahu melukis, membaca. Tapi kami mau tahu apakah pekerjaan yang boleh tahu bagi dia untuk lepasan itu PPKI. Terima kasih. Okey, yang soalan, terima kasih Puan. Soalan ni saya ingat saya nak ajukan pada Puan Siti Mariam. Terima kasih Puan yang bertanya. Okey. Sebenarnya PLPP ni walaupun orang kata tahap kanak-kanak pelajar tu macam mana kita memang akan berlatih. Sebagai contoh, kalau bisa kata lain tadi boleh juga mencuba untuk lukisan ataupun kalau yang ada SKM untuk yang jahitan itulah. Okey, kalau ada beberapa kos yang kita tawarkan itu boleh boleh tengok mana yang yang pelajar minat. Dan sebab PLPP memang dia akan bantu, memang banyak sokongan kat situ. Daripada kalau dia tidak pandai, kita akan ajar dia contoh tiap-tiap hari sekarang kita akan ajar dia activity daily living. Contoh dia akan memasak sendiri, macam mana dia menguruskan diri, macam mana dia boleh belajar menggosok baju, macam mana dia membersihkan. Kita ajar sampai A sampai Z macam tu. Jadi sehingga kanak-kanak itu minat yang mana satu. Dan kita juga PAPP juga ada bahagian hal ehwal pelajar. Maknanya kita ni bukan sahaja menggunakan pelajar, tetapi kita menggunakan pendekatan kerja sosial. Maknanya pelajar tu datang, kita akan nilai oleh rehabilitasi dan perubatan dari segi apa yang perlu kita bantu kepada dia. Dan untuk hal ehwal pelajar juga pula kita membantu dia apa masalah sebenar, apa potensi dia. Dan sekiranya selepas dia menerima latihan di PLPP, kita sambut pula dengan sokongan pekerjaan. Memang orang kata daripada kita akan rancang daripada walaupun kita hanya beberapa kos yang ada sijil kemahiran, ini akan future memang kita berhasrat yang macam tu untuk sijil kemahiran, tetapi kekangan kan. Tapi insyaAllah kalau Puan boleh nak mencuba belajar di anak Puan ke pusat latihan perindustrian, kita akan alu-alukan dan boleh interview di belakang sana untuk pengambilan belajar. Okey, terima kasih Puan. Sebab kita ada kaunter di belakang nanti PIPP, kita ada My Future Job, Perkeso,
job coach dan juga kaunter untuk bengkel daya Sungai Petani. Jadi selepas habis forum ni bolehlah tuan-tuan dan puan-puan pergi terus bertanya kepada pihak yang ada di sana untuk bertanyakan lebih lanjut tentang kemasukan dan sebagainya. Okey, kita akan bagi soalan yang terakhir sahaja untuk kita nak habiskan sesi ini. Soalan yang terakhir daripada sesiapa? Selamat pagi, Assalamualaikum. Tuan Moderator, saya daripada Sungai Petani, Tamaria. Okey, sini soalan saya ada satu per dua soalan. Saya tanya, untuk peserta OKU Bengkel Daya, so saya dapat tahulah setakat yang saya maklum, Bengkel Daya Sungai Petani ada, Bengkel Daya ada dua tempat, satu Sungai Petani, satu di Klang. So ini satu unit bengkel daya terbaik di Malaysia. So bawah JKM, bawah Datuk Hajah Nancy boleh tubuhkan untuk Pantai Timur satu cadangan. Okey, yang kedua saya fokuskan pada bengkel daya Sungai Petani. Untuk peserta OKU Bengkel Daya Sungai Petani, sejak bengkel daya diwujudkan dengan beberapa bengkel-bengkel, sejauh mana kekuatan peserta OKU berada di pasaran terbuka. Di sisi kepakaran tidak ada, kemahiran tidak ada, kebolehan. Tapi saya rasa kebolehan dan separa kemahiran kita boleh aktifkan peserta-peserta tadi. Yang kedua, sikit dah pasal Pekeso. Untuk peserta OKU yang hadir mana-mana bengkel daya daripada kategori OKU, sekiranya ada apa-apa kecacatan, adakah pihak Pekeso membayar mereka mengikut kecacatan, ataupun berapa lama benda tu boleh diklaim dan melibatkan KKM ataupun mana-mana klinik swasta. Sekian, terima kasih Tuan Moderator. Okey, terima kasih. Saya minta Puan Nur Aziza jawab dululah soalan berkaitan dengan bengkel daya Sungai Petani. Okey, soalan adalah berkaitan dengan kebolehpasaran OKU yang berada di sinilah. Jadi untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, OKU di sini bekerja disebabkan oleh mereka tak boleh bekerja di luar. Maksudnya dia tak boleh bekerja di pasaran terbuka sebab dia low function. Kalau dia pergi ke pasaran terbuka, dia tak boleh nak compete dengan pekerja-pekerja yang lain. That's why dia orang masuk ke bengkel daya untuk bekerja di dalam ini. So bila masuk dalam ni, kita akan latih lah, tapi dia memang memerlukan masa yang panjang. Dan macam saya bercakap tadi, kalau kata dia dah mahir, dah boleh, orang kata boleh survive sendiri, boleh berdikari, dia ada keyakinan diri, kita akan refer kepada job coach lah untuk mencari penempatan pekerjaan kepada OKU tersebut. Okey, terima kasih Puan. Jadi soalan yang seterusnya saya ajukan kepada Puan. Okey, terima kasih Tuan Moderator dan kepada Tuan yang mengajukan soalan. Okey, di sini apa yang saya fahamkan daripada soalan Tuan, pelajar-pelajar lepasan pelajar-pelajar OKU lah lepasan daripada bengkel daya. Once bila pelajar-pelajar tak kiralah daripada bengkel daya ataupun daripada luar lepasan sekolah pendidikan ras dan sebagainya, once dia masuk ke alam pekerjaan, dia tertakluk di bawah Akta 4 kita lah, iaitu Akta Keselamatan Sosial Pekerjaan 1969, iaitu Akta 4. Jadi bila dia tertakluk ataupun dia dah termaktub sebagai pekerja, dia perlu, kita katakan diwajibkan mencarum di bawah Pekeso. Dia ada portion caruman yang perlu dibayar oleh majikan, dan juga ada some portion yang kita akan potong daripada gaji pekerja lah. Dan selama dia bekerja dan selama dia dicarumkan oleh Pekeso, kalau terjadi apa-apa kemalangan berkaitan dengan pekerjaan ataupun kemalangan selain pekerjaan yang kita cover 24 hours, dia masih mendapat faedah-faedah di bawah kita punya Akta 4. So far tak ada masalah. Sebab walaupun dia dikategorikan sebagai OKU, tetapi dia masih dapat faedah-faedah yang sama dan dia masih pekerja juga. Okey, tapi di bawah Akta 4 banyak lagi faedah-faedah lah. Saya rasa yang mungkin saya tak boleh nak terang everything lah. Dia ada faedah perubatan, faedah bayaran MC, faedah hilang payah kekal, faedah pemulihan dan vocational, dan macam-macam lagi di bawah tu. Jadi saya rasa itulah jawapan kepada soalan yang Tuan bertanya tadi. Okey, terima kasih. Jadi kita dah sampai sudah ke akhir forum kita pada hari ini. Sebenarnya kupasan kita telah membincangkan beberapa persoalan berkaitan dengan pendidikan lanjutan selepas dia habis tamat persekolahan di PPKI,
dan juga apakah peluang-peluang pekerjaan yang boleh mereka dapat dan bimbingan di mana peluang-peluang itu bagaimana ibu bapa boleh membantu anak-anak mereka untuk mendapatkan pekerjaan dan sebagainya. Jadi saya ulang kembali, kita ada beberapa kaunter yang telah dibuka. Tuan-tuan dan puan-puan boleh pergi melihat kaunter Bengkel Daya Sungai Petani, kaunter Perkeso, kaunter PIPP dan juga kaunter Job Coach yang ada disediakan untuk mendapatkan lebih lanjut maklumat, kemasukan dan juga apakah perkhidmatan-perkhidmatan yang disediakan. Terima kasih saya juga ucapkan kepada semua hadirin yang hadir ke forum ini, yang forum bertajuk Hala 7 Lepasan Murid Berkeperluan Pendidikan Khas MBPK, Program Pendidikan Khas Integrasi PPKI ke arah transisi pendidikan vokasional dan kemahiran hidup. Dan terima kasih kepada Jabatan Kebajikan Masyarakat Negeri Kedah dan bersama dengan sektor pendidikan khas Jabatan Pendidikan Negeri Kedah yang bersama-sama berkolaborasi. Saya rasa satu program yang pertama di negeri Kedah dihadirkan kolaborasi dua kementerian. Tahniah saya ucapkan kepada kedua-dua pihak yang telah menjayakan program pada hari ini. Semoga kedua-dua kementerian ini boleh bergabung dan boleh mengadakan pelbagai, sebenarnya bukan 2, 3 kementerian sebenarnya, iaitu Kementerian Sumber Manusia, lupa pula ya. Kementerian Sumber Manusia, Kementerian di bawah Jabatan Pendidikan Kebajikan Masyarakat dan Kementerian Pendidikan, dan semuanya telah berganding bahu untuk menganjurkan forum yang sedemikian. Dan saya berharap kepada tuan-tuan dan puan-puan segala maklumat, info-info yang telah dikupaskan oleh ahli-ahli panel hebat kita di sini dapat memberikan sebarang maklumat-maklumat untuk tuan-tuan dan puan-puan untuk menentukan hala tuju anak-anak tuan-tuan puan-puan selepas tamat alam persekolahan di program pendidikan khas PPKI. Saya dengan ini memohon maaf jika silap kata, terkasar bahasa, mungkin tidak menepati cita rasa anda semua. Saya mohon maaf dan kita akan berjumpa di program forum akan datang lagi. Terima kasih.